أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم إنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Mereka berkata, wahai Musa, adakah engkau mahu melempar dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkannya. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan merayap kerana sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sesungguhnya engkaulah yang akan menang.
lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nescaya ia akan menelan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya ahli sihir belaka, dan mereka tidak akan menang daripada manapun mereka datang. Lalu para ahli sihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa. Dia Fir'aun berkata, adakah kamu telah beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajar sihir kepadamu. Sesungguhnya akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan sesungguhnya akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya. Mereka para ahli sihir berkata, kami tidak akan tunduk kepadamu atas bukti-bukti yang nyata, mukjizat yang telah datang kepada kami dan Allah yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni segala kesalahan kami dan sihir yang telah engkau paksa kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati tapi terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat. Tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah melakukan kebaikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh darjat yang tinggi mulia, yaitu syurga-syurga Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Yang dimaksudkan dengan tanda-tanda di sini ialah tanda-tanda kenabian Musa AS. Pada pertemuan Nabi Musa AS dengan Firaun ini, yang diperlihatkan baru 2 mukjizat, iaitu tongkat Nabi Musa AS menjadi ular dan tangannya menjadi putih bercahaya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kami katakan, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul, menang. Seolah-olah Allah mengatakan bahawa kami berfirman kepada Musa ketika dirinya merasa takut, janganlah kamu takut, kerana sesungguhnya kamu lebih unggul berbanding para penyihir itu serta Fir'aun dan bala tenteranya. Dan kamulah yang mengalahkan mereka, dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nescaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Surah Taha 20-69. Artinya, Allah menyatakan, lemparkanlah tongkatmu yang berada pada tangan kananmu, maka ia akan menelan simpul-simpulan mereka dan tongkat-tongkat kecil mereka yang telah mereka sihir, sehingga dihayalkan kepadamu seolah-olah benda-benda itu berjalan. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, datang seorang lelaki, Jibril. Dia bertanya kepada Nabi SAW, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Baginda menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran bahawa setiap manusia hendaknya mempunyai sikap selalu merasa diawasi oleh Allah dan selalu merasakan bahawa Allah hadir setiap saat. Daripada Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, penduduk neraka yang memang mereka adalah penghuninya,
tidak mati dan hidup di dalamnya. Namun orang-orang yang dibakar api kerana dosa-dosa mereka atau kerana kesalahan mereka, maka Allah mematikan mereka sampai ketika mereka telah menjadi arang, diizinkan untuk mendapatkan syafaat, maka mereka dikeluarkan daripada neraka satu kumpulan, lalu mereka tumbuh di sungai-sungai syurga. Dikatakan, wahai penduduk syurga, siramlah mereka, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian yang di aliran sungai. Abu Sa'id berkata, seorang lelaki berkata, waktu itu seakan-akan Rasulullah telah berada di pendalaman. Hadis riwayat Ahmad. Daripada Huzaifah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sebelum kamu ada seorang yang berburuk sangka dengan amalannya, lalu dia berkata kepada keluarganya, apabila aku mati, ambillah jasadku, lalu taburkan abuku di laut pada saat hari sangat panas. Saat dia mati, keluarganya melaksanakan pesan itu, lalu Allah menyatukannya dengan berfirman padanya, apa yang membuatmu melakukan hal itu? Orang itu menjawab, aku tidak melakukan hal itu kecuali kerana takut padamu. Maka Allah mengampunkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sadaqallahu azim.